Kisah seram di panggung wayang. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, cerita seram kita kali ini adalah mengenai kisah seram di panggung wayang. Okey, ramai yang suka menonton wayang, ya. Tambah-tambah lagi kalau wayang tu kisah seram, mesti ramai yang akan melihatnya. Jadi begitulah kisah dua orang pemuda ni, Anwar dan Aril. Okey, mereka ni minat menonton wayang. Okey, kalau ada wayang terbaru saja, mereka orang yang pertama akan menonton filem tersebut. Okey, dan mereka ni juga minat dengan filem-filem berunsurkan seram. Jadi kebetulan pada hari itu mereka menonton filem Munafik. Filem Munafik yang diarahkan oleh Samsul Yusup, dan mereka sangat teruja kerana ramai respon daripada orang, review daripada orang filem ni sangat seram. So mereka pun bersemangat untuk melihat filem Munafik ini. Macam promote filem pula saya malam ni. Okey. So untuk mendapat feel yang seram, jadi mereka menonton pada waktu malam. Okey, pada waktu malam dan tengah malam. Mereka ambil yang tayangan tengah malam. So, kenapa diorang ambil? Sebab mereka ingin feel seram tu. Jadi oleh kerana filem ni sudah lebih kurang seminggu ditayangkan, so penonton agak kurang. Okey, agak kurang, lebih kurang diorang kata ada 10 orang dalam panggung wayang tu, dan kemungkinan jugalah ramai yang tidak memilih untuk tengah malam lah, menonton tengah malam, memandangkan filem tu filem seram. Jadi jaranglah orang menonton tengah malam. So mereka pilih untuk menonton filem tersebut jam 12.30 malam, 12.30. So mereka pun pergi ke mall yang ada panggung wayang, parking dan menonton filem tersebut. Memang filem tu orang katakan memang agak seram, banyak jump scare dengan muziknya, dengan kisah gerun di dalamnya. Memang dorang pun keseraman juga lah tengok cerita tersebut, dan mereka gelak jugalah orang-orang di dalam tu yang ketakutan, tutup mata. Mereka geli hati jugalah melihat gelagat orang-orang dalam panggung wayang tu, dan mereka pun agak seram jugalah melihat filem Munafik tu. Ya, kalau anda sudah tengok filem Munafik, saya rasa memang filem tu memang agak seram, dan memang saya rasa filem seram di antara filem seram di Malaysia yang terbaik. Jadi dijadikan cerita ketika mereka menonton filem tu, tiba-tiba skrin panggung wayang tu gelap. Gelap gelita. Jadi semua orang senyap. Dia cakap, kenapa mati ni? Dia cakap kan. Jadi si Anwar dan si Aril ni pun hairan lah. Diorang saling bertegur, kenapa mati ni? Kenapa gelap gelita ni? Dan tidak lama kemudian mereka terdengar suara orang menangis. Menangis macam yang begitulah, macam dia cakap, tapi si Anwar ni dia diam dahululah. Dia takut mungkin suara daripada filem itulah kan, ya. Tidak lama kemudian skrin panggung wayang tu hidup semula dan tayang semula lah. Jadi si Anwar dan si Aril ni lega lah. Ditayang semula ya. Jadi si Anwar ni cuba mencari kelibat suara menangis, ya. Masa ditayangkan tu, filem tu ditayangkan masih ada suara menangis. Jadi dia heran, suara menangis mana ni, dia cakap kan. Dia cuba pandang ke kiri kanan, tidak nampak juga. Dan dia cuba pandang ke belakang. Bila dia pandang ke belakang, dia melihat ada satu orang perempuan berbaju kurung putih, berambut panjang, duduk di hujung sekali. Kira macam kalau wayang tu kan dia tingkat begini kan, dia paling atas paling hujung. Dia nampak. So dia pelik, bila pula perempuan tu ada di situ kan, dia cakap. Jadi dia macam pertama macam yang dia ni penonton kah ataupun tapi dia
Sudah tidak fokus untuk menonton wayang. Dia fikirannya sudah terkacau dengan entiti yang tiba-tiba hadir dalam panggung wayang tersebut. So dia pura-pura tidak nampak lah. Dia fokus. Dan filem tersebut dia ada jump scare kan. Dan semasa jump scare filem-filem tersebut, benda tu yang dia nampak tadi di belakang panggung wayang tu akan menangis tersedu-sedu. So si Anwar ni sudah tidak selesa. Dia cakap, aduh, aku tengok ni filem ni pun sudah tidak fokus. Dia sudah tidak fokus. Dia sudah terganggu dengan menonton filem tersebut. So dia tegur Syahril. Ril, dia cakap, kau dengar ke apa aku dengar? Dia cakap, dia cakap kan, kau dengar ke Anwar? Ya, aku dengar ada orang menangis. Coba kau tengok belakang. Dia cakap, itu kayak menangis. Jadi si kawannya Syahril ni pun memandang, dan mereka lihat betul, memang makhluk yang duduk tu tengah menangis. Woi, dia cakap, siapa tu? Orang cakap kan, siapa menangis tu? Kita dua orang kah yang dengar kan? Yang penonton lain ni tidak dengar kah? Tak tahu lah, kata Syahril. Jadi kedua-dua mereka sudah tidak selesa. Orang cakap, kita tonton lah sampai habis je lah. Biarlah dari situ, obat tidak tahulah. Jadi mereka cuba fokus untuk menonton filem tu, dan mereka berharap filem tu habis secepat yang mungkin. Tiba-tiba, entiti yang di belakang yang mereka nampak tu ketawa mengilai. Seperti ada babak yang lawak dalam filem tersebut. Sebenarnya tidak ada lawak, tapi dia mengilai. Ketawa. Dia macam, Allahu Akbar. Aduh, kenapa lah pula dia cakap ketawa pula ni, dia cakap kan. Dan bila mereka cuba tengok betul-betul, muka orang perempuan tu pucat, mata dia macam terbonjol, macam nak terkeluar. Jadi diorang memang sudah tidak selesa. Orang cakap, dia cakap, Ril, dia cakap, kita keluarlah. Aku rasa itu bukan manusia. Orang cakap kan, ya betul lah, aku rasa macam kita dua orang je nampak ni. Orang cakap kan, jadi macam mana? Keluarlah, kita balik, jom kita keluar. Jadi mereka pun segera keluar, tapi mereka tidak lalu dari kawasan yang tempat entiti itu. Entiti itu masih ketawa lagi, tapi dong pelik, kenapa orang lain tidak dengar. So mereka pun keluar dari laluan lain lah. Dan bila mereka keluar dari laluan tu, tiba-tiba ketawa perempuan tadi tu senyap. Dan mereka heran, dia senyap. Dan bila mereka tengok, makhluk tu tengah merenung sambil senyum, merenung dengan mereka sambil senyum. Oh guys, apalagi si Anwar dan Syahril ni pun tiba berdebar jantung durang apabila dipandang tajam oleh makhluk tersebut. Kemudian Syahril menegur, Nuar, cepat kita keluar, Nuar, lain macam ni. Jadi mereka pun cepat-cepat melangkah, keluar daripada pawagam tersebut. Bila mereka mau keluar, mereka pandang sekali lagi lah. Dan bila mereka pandang, entiti tersebut hilang guys. Mana sudah dia? Jadi apa lagi? Durang terus lari dong, takut benda tersebut mengejar mereka. Jadi mereka keluar dari pintu yang dorong masuk. Bukan dari pintu yang keluar kalau pawagam habis lah kan. Dorong keluar dari pintu utama, terus lari ke kawasan parking. Jadi mereka terus ke kawasan parking, dorong on kereta. Terus keluar daripada mall tersebut. Belum sempat pun mereka keluar daripada mall. Kan kita ni kalau turun parking kira macam ada turun dari bangunan yang kan, lingkaran gitu turun mall kan. Dan bila mereka turun dari mall tu, tiba-tiba dorang nampak entiti tersebut betul-betul berdiri di tepi koridor bangunan. Tu berhenti kawan Anwar. Allahu Akbar. Ril, kau nampak ke Ril apa di depan kita, Ril? Allah, dorang cakap, kenapa lo pula dia ikut kita ni? Benda tu masih memandang dan senyum. Mereka terpaksa memberanikan diri untuk lalu di depan makhluk tersebut tanpa memandangnya. Ril, apa ni Ril? Dia cakap, sabar Nor, mandu je Anwar. Jadi diorang pun terus memandu lalu saja makhluk tersebut tanpa menghiraukan. Dan mereka terus pecut laju terus balik ke rumah dan dalam keadaan ketakutan. Sampai rumah, dorang kunci pintu, terus masuk bilik tidur dan berselimut. Durang dua orang selimut dalam satu katil. Dan mereka terdengar suara mengilai yang sama dengan di panggung wayang di luar rumah mereka.
Guys, ketakutan mereka, macam-macam doa yang mereka bacakan. Tapi bila orang cuba baca doa tunggang langgang guys, memang kalau kita dalam keadaan panik, ketakutan, akan tunggang langgang. Sehinggalah keesok paginya baru mereka sedar yang benda tersebut sudah tidak ada. Dan selepas itu mereka sudah insaf dan tidak mau lagi menonton di panggung wayang pada waktu tengah malam. Mereka akan, kalau ada pun filem, mereka akan kalau boleh tengok pada waktu siang ataupun malam pun sekitar yang tidak lewat tengah malam lah. Jadi itu menjadi pengajaran yang besar untuk mereka. Jadi guys, itulah dia kisah seram di panggung wayang. Ya, tidak mustahil benda ini pernah berlaku ya. Ya, kita tidak tahu. Mungkin benda tersebut ingin uji mereka, jadi dia menonjolkan dirinya. Apa-apapun kalau ada benda sedemikian, kita mohon pertolongan Allah agar kita sentiasa dilindungi. So guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Ali bosku, Assalamualaikum.